Adakah ini benar-benar berlaku? Sebuah kisah luar biasa yang mengubah hati guru di Shanghai dan menarik 3.000 pelajar ke Malaysia. Para hadirin sekalian, adakah ini benar-benar satu fakta? Kini di Shanghai, Cina, sedang berlaku satu kejadian yang sukar dipercayai. Pengetua sebuah sekolah menengah swasta elit dibanjiri oleh pelajar. Mereka merayu pengetua Sila pastikan lawatan sambil belajar tahun depan adalah ke Malaysia. Sila benarkan tingkatan adik-adik kami juga melawat Malaysia. Bukan itu sahaja, ibu bapak telah memulakan campaign petition yang ditandatangani oleh ratusan orang. 5 sekolah menengah berhampiran juga mula bekerja sama dalam tindakan ini. Hanya 6 bulan sebelumnya, situasinya adalah sebaliknya. Apabila lokasi lawatan sambil belajar diumumkan sebagai Malaysia, pelajar-pelajar secara terang-terangan menunjukkan kekecewaan. Bagi guru kelas Cigu Wang Lei yang mempunyai pengalaman mengajar, selama 37 tahun kekecewaannya lebih parah. Hatinya dipenuhi keluhan. Namun pada hari terakhir, lawatan 5 hari ketika bersiap sedia untuk pulang ke Shanghai, separuh daripada pelajar jatuh menangis, teresak-esak di hadapan pintu masuk penerbangan di lapangan terbang. Cigu Wang Lei sendiri tidak dapat menahan air mata. Setahun kemudian, seramai 3.000 pelajar dari 17 buah sekolah menengah di wilayah Shanghai tiba serentak di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Ini merupakan rombongan pelajar terbesar dalam sejarah pertukaran dua hala. Apa sebenarnya yang mereka saksikan dalam tempo 5 hari itu? Mari kita dengar kisah luar biasa yang telah menggegarkan dunia pendidikan China. Sebelum kita mulakan, jika Anda dapat menekan butang suka dan melanggan saluran ini, ia akan menjadi dorongan besar untuk kami membawakan lebih banyak kisah tentang Malaysia. Salam sejahtera, saya Wang Lei. Saya telah berkhidmat sebagai guru matematik sekolah menengah di Shanghai, Cina selama 37 tahun. Musim bunga, lalu saya menghadapi detik paling memalukan dalam hidup saya. Dan pada masa yang sama, detik di mana saya memperoleh kesedaran terbesar. Saya masih ingat dengan jelas detik apabila lokasi lawatan sambil belajar tahun ini diumumkan di pejabat. Apabila perkataan Kuala Lumpur Malaysia terpapar, di skrin hati saya hancur luluh. Sepanjang 37 tahun kerjaya mengajar, saya telah mengetuai lawatan sambil belajar berkali-kali tetapi tidak pernah ke Malaysia. Sejujurnya, saya tidak mau pergi. Apabila saya memberitahu 42 pelajar tingkatan 3 kelas 2 yang saya bimbing tentang lokasi ini, reaksi mereka seperti yang saya jangka. Suasana bilik darjah serta-merta menjadi dingin. Sekolah kami adalah antara sekolah menengah swasta dengan syarat kemasukan tertinggi di Shanghai. Ibu bapak pelajar kebanyakannya adalah eksekutif syarikat atau ahli perniagaan. Selepas tamat pengajian, mereka biasanya akan memasuki universiti berprestige di Beijing atau Shanghai. Mengapa untuk lawatan sambil belajar terakhir dengan pelajar seperti ini perlu memilih Malaysia? Itulah yang saya pikirkan pada masa itu. Sebenarnya alasannya mudah. Masalah budget. Keuangan sekolah menjadi ketat dan kos lawatan perlu dikurangkan secara drastik. Melawat Eropa atau Amerika Syarikat memerlukan lebih dari 20.000 RMB setiap pelajar, tetapi Kuala Lumpur hanya memerlukan 6.000 RMB. Jaraknya juga dekat yang dapat meminimumkan kesan ponteng kelas. Reaksi semasa mesyuarat taklimat ibu bapa sebelum berlepas juga hambar. Ada ibu bapa berkata, bangunan-bangunan di Malaysia semuanya nampak usang, seperti bandar tahap ketiga. Ada yang bimbang tentang kebersihan gerai makanan di pasar malam. Walaupun saya menunjukkan bahan-bahan yang telah saya sediakan untuk menenangkan mereka, saya sendiri tidak yakin karena saya juga tidak pernah melawat negara itu. Apabila saya mencari Kuala Lumpur di internet, walaupun terdapat beberapa bangunan tinggi seperti KLCC, banyak jalan kelihatan agak tua dan dipenuhi dengan bumbung zinc. Kelihatan tidak jauh beza dengan bandar-bandar tahap kedua atau ketiga kami. Sejujurnya, saya tidak mempunyai tanggapan yang baik tentang Malaysia. Malaysia yang saya lihat dalam berita sentiasa terasa bising. Program perbahasan politik sentiasa bertengkar dan ekonomi nampaknya telah terhenti. Malam sebelum berlepas, sambil mengemas beg ke dalam beg beroda, saya berpikir bahwa perjalanan ini hanyalah satu majelis graduasi formal dan mungkin sukar untuk membawa sebarang pengalaman istimewa kepada pelajar. Sepanjang 37 tahun kerjaya mengajar, saya telah mengikuti berpuluh-puluh lawatan. Sambil belajar, tetapi hati saya tidak pernah tersentuh secara mendalam. Saya rasa kali ini pun sama. Pagi hari keberangkatan kami berkumpul di lapangan terbang antara bangsa Pudong Shanghai. Pelajar-pelajar kelihatan teruja, tetapi guru-guru kelihatan letih.
Saya menyampaikan peringatan kepada pelajar, yaitu mematuhi pergerakan kumpulan, menjaga barang berharga, dan tidak mengikut orang yang tidak dikenali. Perkara-perkara biasa yang diucapkan setiap kali. Di dalam pesawat, saya duduk di tempat duduk dan memandang keluar tingkap. Tanah besar perlahan-lahan menghilang. Rakan guru yang duduk di sebelah bimbang dan bertanya, "Saya dengar gerai makanan di Malaysia kebersihannya biasa-biasa saja. Adakah pelajar kita akan dapat menyesuaikan diri?" Saya menjawab, "Jangan terlalu risau. Rasanya lebih kurang sama. Mereka pasti akan makan. Pesawat berlepas, hanya perlu sejam setengah untuk sampai." Saya menutup mata dan berpikir cukuplah pergi dan balik dengan selamat, pastikan pelajar tidak cedera, dan berikan mereka masa untuk membeli kuih nanas. Biarlah 5 hari berlalu begitu saja. Saya sama sekali tidak menaruh harapan terhadap Malaysia. Sejujurnya, saya juga mempunyai sedikit prasangka. Saya berpendapat bahwa ia adalah tempat yang tidak lagi mendahului tanah besar dalam banyak aspek dan tiada apa yang perlu dipelajari. Inilah keangkuhan yang terkumpul selama 37 tahun. Pada masa itu, saya tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah sepenuhnya 37 tahun kerjaya mengajar saya. Saya juga tidak menjangka bahwa Malaysia akan muncul di hadapan saya dalam keadaan yang sama sekali berbeza daripada yang saya bayangkan. Saya tidak tahu bahwa sejak saat kami menjejakkan kaki di Kali A, pandangan dunia saya mula goyah. Apabila kami tiba di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA, perkara pertama yang menarik perhatian saya ialah kejelasan dan kehangatannya. Walaupun tidak semegah, lapangan terbang Pudong ini adalah lapangan terbang yang paling berperi kemanusiaan dan mempunyai perkhidmatan paling teliti yang pernah saya lihat. Lantainya bersih berkilat dan kaki tangan semuanya tersenyum ikhlas. Pelajar-pelajar juga ternganga melihat sekeliling. Semasa menunggu untuk pemeriksaan imigresen seorang pemandu arah lalu, beberapa pelajar bertanya dengan ingin tahu. Saya melihat kaki tangan itu memberikan arah yang terperinci dalam bahasa Mandarin yang sangat lembut dengan dialek tempatan yang tersendiri dan diakhiri dengan, "Selamat melancong ya. Semoga gembira." Pelajar-pelajar terkejut, saya juga terkejut. Walaupun bahasanya sama, kehangatan dan kesabaran yang datang dari hati ini jarang kami alami di Shanghai yang serba cepat. Setelah selesai imigresen pemandu pelancong kami melambai ke arah kami. Beliau adalah seorang lelaki berusia 40 kotaan yang bercakap dengan sangat lucu dan berjenaka. Setelah menaiki bas pelajar-pelajar mula riuh. Semua orang berkata bahwa kaki tangan lapangan terbang jauh lebih mesra daripada yang disangka. Saya bertanya kepada pemandu pelancong dengan rasa ingin tahu. Beliau memberitahu saya, pemandangan paling indah di Malaysia adalah rakyatnya. Beliau berkata ini bukan slogan, tetapi cara hidup. Pada mulanya saya pikir beliau keterlaluan, tetapi apabila saya memikirkan semula pengalaman tadi saya bersetuju. Bas bergerak. Di lebuh raya dari KLIA ke Kuala Lumpur jalannya lebar dan rata, dan pemandu sangat berdisiplin. Sentiasa memberi isyarat apabila menukar lorong. Bangunan-bangunan mula muncul di luar tingkap. Walaupun ada yang kelihatan lama, ia tersusun dengan baik. Bukit bukau hijau di kejauhan sebati dengan bandar dengan baik. Pelajar-pelajar tidak berhenti mengambil gambar. Selepas kira-kira 40 menit perjalanan kami, memasuki kawasan bandar Kuala Lumpur, kami melihat Sungai Klang. Di taman-taman tepi sungai, ramai orang berbasikal. Pemandu pelancong menerangkan bahwa penduduk kawasan Greater KL adalah kira-kira 7 juta. Walaupun bangunan pencakar langitnya tidak sebanyak Shanghai, jalan-jalan mempunyai suasana yang unik. Kami tiba di hotel berhampiran kawasan segitiga emas. Selepas mengatur bilik pelajar, saya duduk sebentar di lobi. Rakan guru duduk di sebelah dan berkata, "Terasa lebih selesa daripada yang disangka, tidak seperti yang dibayangkan." Saya juga mengangguk. Semua yang saya lihat dalam perjalanan dari lapangan terbang ke hotel berlegar di pikiran saya, rasa keteraturan dan kehangatan antara manusia, semuanya adalah kelas pertama. Prasangka saya mula goyah. Semasa makan malam, saya dan pelajar pergi ke restoran hotel. Ia adalah buffet. Terdapat pelbagai hidangan termasuk nasi lemak satai dan juga hidangan barat. Pelajar-pelajar mengambil makanan dengan rasa ingin tahu. Saya memerhati secara senyap. Kebanyakan tetamu di sekeliling meja adalah rakyat Malaysia. Etika makan mereka sangat betul, mereka bercakap dengan suara yang perlahan dan sopan. Tiada siapa yang bercakap kuat dan saya tidak melihat sesiapa membazir makanan. Ini sama sekali berbeza dengan image bising yang saya lihat dalam berita. Selepas makan, saya kembali ke bilik dan berbaring di atas katil.
mengenang kembali sepanjang hari itu. Walaupun saya tidak menaruh sebarang harapan, hari pertama telah meninggalkan kesan mendalam. Esok lawatan rasmi akan bermula. Apakah pemandangan lain yang akan saya lihat? Saya mula berasa teruja. Pada pagi hari kedua, saya bangun dan membuka tingkap memandang keluar jalan-jalan Kuala Lumpur. Walaupun baru pukul 8 pagi, LRT sudah beroperasi. Jalan-jalan sangat bersih, walaupun malam tadi adalah kawasan komersial yang sibuk tiada sampah yang kelihatan. Saya melihat lori sampah kuning lalu memainkan musik klasik. Operasi nampaknya sangat sistematik. Selepas sarapan jadwal rasmi bermula. Destinasi pertama adalah sebuah sekolah menengah elit di Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan dengan bus saya terus melihat keluar tingkap. Jalan-jalan teratur papan tanda banyak tetapi penuh dengan kehidupan dan lalu lintas berjalan lancar. Ini berbeza dengan yang saya bayangkan. Kami tiba di sekolah. Pintu masuk sekolah sangat mengagumkan. Bangunan bata merah bersinar di bawah matahari penuh dengan sejarah. Pengetua sendiri keluar menyambut kami dan membimbing kami ke dalam sekolah dengan sikap yang sangat merendah diri. Berjalan di koridor, saya melihat sekeliling. Lantai sangat bersih dan di dinding dipamerkan hasil kerja kaligrafi dan seni pelajar. Perkara pertama yang kami lawati ialah bilik darjah biasa. Apabila pintu dibuka, saya hampir terperanjat. Tiada peralatan pemantauan berteknologi tinggi di dalam bilik darjah. Ia hanyalah bilik darjah yang sangat biasa, malah papan hitam masih jenis tradisional. Walau bagaimanapun perkara yang benar-benar mengejutkan saya, ialah pemandangan seterusnya. Selepas waktu rehat, pelajar-pelajar bangun serentak, mengeluarkan alat pembersihan, dan mula membersihkan bilik darjah koridor dan malah tandas dengan tangan mereka sendiri. Tiada seorang pun pelajar yang mengeluh. Guru hanya memerhati di sisi. Pengetua menjelaskan, ini adalah waktu pembersihan. Pelajar perlu membersihkan tempat belajar mereka sendiri setiap hari. Ini adalah pendidikan untuk memupuk rasa tanggung jawab dan menghargai harta awam. Saya mengangguk, tetapi hati saya terguncang. Perkara seperti ini hampir tidak berlaku di sekolah kami. Pembersihan biasanya diserahkan kepada syarikat pembersihan luar. Seterusnya, kami memasuki Dewan Sukan. Di dalamnya pelajar sedang tekun dalam aktiviti kelab. Bola keranjang bola tampar kelab tarian. Setiap pelajar terlibat dalam latihan dengan ekspresi keyakinan dan kegembiraan. Pembimbing berinteraksi dengan pelajar seperti rakan-rakan. Pelajar semuanya bertindak secara otonomi. Kebebasan dan semangat itu sangat mengejutkan. Perkara yang paling mengejutkan ialah waktu makan tengah hari. Pelajar beratur untuk mengambil makanan tengah hari berkhasiat. Pelajar yang bertugas mengagihkan makanan memakai apron topeng dan penutup kepala yang bersih. Guru pakar pemakanan menjelaskan bahwa Malaysia sangat mementingkan pendidikan pertanian. Bahan-bahan makanan kebanyakannya menggunakan sayur-sayuran tempatan, dan organik dan keselamatan makanan dikawal ketat. Sumber setiap hidangan boleh dikesan dan malah pengasingan dan gitar, semula sisa makanan dilakukan dengan sempurna. Apabila meninggalkan sekolah, saya berpikir bahwa Shanghai mendakwa dirinya maju dari segi perkakasan, tetapi Malaysia mendahului dalam pembangunan kemanusiaan, bukan perbandingan bangunan pencakar langit tetapi pendidikan untuk memupuk manusia. Hakikat bahwa ini dapat diamalkan secara semula jadi sangat mengejutkan. Selepas makan tengah hari pelajar diberi masa lapang. Kami membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan untuk bergerak bebas di kawasan Beli-Belah Bukit Bintang. Saya memutuskan untuk mengikut kumpulan pertama yang terdiri daripada 11 pelajar. Bukit Bintang sesak dengan orang ramai penuh dengan tenaga muda. Pelajar-pelajar melihat kedai-kedai craft dan membeli minuman teh tarik. Saya berjalan perlahan di belakang memerhatikan. Jalan-jalan jauh lebih bersih daripada yang saya bayangkan. Di dalam stesen LRT, makan dan minum dilarang sama sekali. Dan ia bersih tanpa celah. Selepas kira-kira sejam bersiar-siar, seorang pelajar berkata dia ingin melihat pasar bawah tanah berhampiran yang dikatakan ada dalam buku pelancongan menjual banyak barangan sampingan anime. Saya mengangguk setuju. Memasuki pasar bawah tanah, LRT kedai-kedai tersusun di kedua-dua belah. Lampu terang dan laluan pejalan kaki lebar. Pelajar-pelajar berpecah dan mula bersiar-siar. Saya mengikut mereka sambil berwaspada. Walaupun ramai orang, ia sangat teratur. Semua orang yang menaiki eskalator berdiri secara otomatik di sebelah kanan meninggalkan sebelah kiri untuk mereka yang tergesa-gesa. Jauh lebih bertamadun daripada yang disangka. Selepas kira-kira 30 menit bersiar-siar, seorang pelajar berlari ke arah saya dengan tergesa-gesa. Dia seorang pelajar perempuan dan mukanya pucat.
Saya bertanya apa yang berlaku. Dia berkata dompetnya hilang. Tadi masih ada di dalam poket sisi beg galasnya. Pelajar lain juga berkumpul. Saya bertanya dengan tenang bila kali terakhir dia melihat dompetnya. Dia berkata kira-kira 10 menit yang lalu dia mengeluarkannya ketika membeli cenderamata dan selepas itu dia tidak ingat. Kami berpatah balik dan bertanya kepada pemilik kedai jika mereka ada melihat dompet. Pemilik kedai menggelengkan kepala tetapi dengan ikhlas membantu untuk memeriksa CCTV. Muka pelajar itu menjadi lebih pucat. Dia berkata, terdapat lebih dari 10.000 ringgit Malaysia uang tunai di dalamnya dokumen pengenalan dan gambar neneknya. Saya berkata, mari kita cari di sekitar sini lagi. Jika tidak jumpa, kita akan pergi ke balai polis untuk membuat laporan. Kami dan pelajar-pelajar lain mencari di kawasan berhampiran. Kami bertanya di beberapa kedai, tetapi tiada siapa yang melihat dompet itu. Selepas 20 menit berlalu, saya sudah berputus asa. Saya tahu bahwa sangat sukar untuk mendapatkan semula dompet yang hilang di tempat asing. Tepat ketika saya hendak memberitahu pelajar, itu seseorang memanggil saya dari belakang. Saya berpaling. Seorang wanita Malaysia berdiri terengah-engah. Beliau kelihatan berusia awal 60 kotaan, berpakaian sederhana, dan memegang dompet di tangannya. Itu adalah dompet pelajar itu. Wanita itu berkata dalam bahasa Mandarin dengan logat Malaysia. Dompet ini awak yang punya kan? Di dalamnya ada kad pelajar. Saya lihat tulisan ringkas dari China dan tahu awak pelajar dari tanah besar. Ramai orang di sekitar sini. Saya bimbang, awak cemas, jadi saya mengejar awak di sepanjang jalan. Kebetulan saya ternampak kumpulan pelajar berseragam ini. Pelajar itu mengambil dompet itu dengan air mata. Saya terpegun. Wanita ini berusia lebih dari 60 tahun mencari kami, selama lebih dari 20 menit di tengah-tengah kesibukan Bukit Bintang. Saya segera mengucapkan terima kasih. Wanita itu melambaikan tangan dan tersenyum. Tidak mengapa. Tentu cemas bila barang hilang. Syukurlah sudah jumpa. Malaysia selamat. Lain kali hati-hati ya. Pelajar itu menghulurkan wang sebagai ganjaran. Wanita itu melambaikan tangan dan menolak dengan tegas. Tak payah, tak payah. Seronok-seronok bila melancong yang paling penting. Simpanlah untuk beli makanan sedap. Kemudian beliau melambai dan pergi, tidak lupa menoleh ke belakang dan tersenyum. Saya terpaku memandang belakangnya. Inikah yang dipanggil? Semangat muhibbah Malaysia. Dalam perjalanan pulang ke hotel pelajar-pelajar sangat senyap. Kanak-kanak yang biasanya bising, semuanya diam. Nampaknya semua orang sedang merenung kejadian yang baru berlaku. Saya juga sama. Sepanjang 37 tahun kerja yang mengajar saya telah mengetuai lawatan sambil belajar berkali-kali dan kehilangan dompet pernah berlaku beberapa kali, tetapi tidak pernah sekalipun ia dikembalikan oleh orang yang tidak dikenali yang sengaja mengejar kami. Setelah tiba di hotel, saya duduk sendirian di lobi. Sepanjang hari itu terlintas di pikiran saya seperti tayangan film pengetua yang merendah diri pelajar yang autonomi LRT yang teratur dan wanita yang mengembalikan dompet. Semua ini menghancurkan prasangka saya secara radikal. Jadwal hari berikutnya adalah ke tapak warisan dunia di Melaka. Kami bertolak awal pagi. Di dalam bas pemandu pelancong, menerangkan tentang tapak warisan dunia dan sejarah Malaysia yang pelbagai budaya yang merupakan gabungan pelbagai etnik yang hidup bersama, kami tiba di Melaka. Bangunan-bangunan lama, jalan-jalan sempit dan jongker street yang penuh dengan warisan berdiri tegak. Udara dipenuhi dengan suasana yang khusyuk dan penuh makna. Kami melawat museum warisan. Setiap artefak menceritakan tentang perpaduan dan nilai-nilai kehalusan adab timur yang dipegang erat oleh rakyat Malaysia. Pelajar-pelajar melawat dengan senyap. Saya berpikir fakta bahwa negara ini dapat mengekalkan kepelbagaian etnik dan budaya yang unik ini dengan begitu harmoni, membuatkan saya terdiam. Kemakmuran yang saya lihat di Kuala Lumpur berbeza dengan sejarah dan keunikan di sini. Negara ini yang menanggung sejarah yang pelbagai namun mampu menjadi teguh dan mesra sangat menakjubkan. Pada sebelah petang diaturkan sesi pertukaran dengan pelajar sekolah menengah tempatan di Melaka. Kami bertemu dengan 40 pelajar sekolah menengah Malaysia. Pada mulanya ada sedikit rasa malu tetapi sambil minum bubble tea perbualan perlahan-lahan bermula. Walaupun semua orang bercakap bahasa Mandarin, tingkah laku pelajar Malaysia sangat berbeza. Mereka tidak sombong dan tidak merendah diri. Dan topik perbincangan mereka luas. Seorang pelajar kami bertanya, mengapa awak semua mempunyai pandangan sendiri tentang pelbagai isu sosial? Pelajar Malaysia menjawab, kami membincangkannya dalam subjek civic di sekolah.
dan kami sangat biasa menyatakan pendapat kami. Ini adalah sebahagian daripada masyarakat demokratik. Pelajar kami kelihatan terkejut karena kami sudah biasa dengan jawaban standar. Apabila perbualan semakin mendalam, mereka mula bercakap tentang impian masing-masing. Seorang pelajar Malaysia berkata dia ingin kembali ke kampung halaman untuk mempromosikan budaya tempatan. Seorang lagi berkata dia berhasrat untuk menjadi penyanyi utama kumpulan musik indie. Seorang lagi berkata dia ingin menjadi sukarelawan untuk berkhidmat di kawasan pedalaman. Setiap seorang mempunyai matlamat yang konkret dan penuh dengan semangat untuk tanah air mereka. Pelajar kami juga berkongsi impian mereka yang kebanyakannya adalah untuk memasuki universitas yang baik dan menjana uang yang banyak. Perbezaan itu agak menyedihkan. Saya berpikir dari mana datangnya perbezaan ini. Mungkin perbezaan dalam sistem pendidikan. Saya rasa Malaysia telah memberikan pelajar peluang yang lebih pelbagai untuk berkembang dan meneroka diri mereka. Sesi pertukaran berakhir. Mereka bertukar WeChat dan IG. Seorang pelajar Malaysia berkata kepada pelajar kami, "Jika ada peluang, datanglah ke Malaysia lagi. Kami ada banyak tempat menarik lagi." Pelajar kami mengangguk, berjanji pasti akan datang. Saya melihat adegan ini. Masa depan dicipta oleh kanak-kanak ini. Saling memahami tanpa prasangka menghormati dan maju bersama. Jika begitu, apakah yang perlu dilakukan oleh generasi saya? Saya pikir ia adalah untuk membuang prasangka dan menunjukkan sikap yang betul. Pagi terakhir tiba. Sambil mengemas beg, saya melihat sekeliling bilik. Saya rasa 5 hari berlalu terlalu cepat. Saya melihat pemandangan Kuala Lumpur di luar tingkap buat kali terakhir. Menara berkembar Petronas KLCC berdiri tegak di tengah-tengah cahaya pagi. Jadwal terakhir sebelum ke lapangan terbang adalah melawat KLCC. Kami menaiki lift berkelajuan tinggi ke dek pemerhatian. Pemandangan panoramik lembah Kuala Lumpur dari puncak sangat menakjubkan. Bandar yang dikelilingi oleh Bukit Bukau dapat dilihat dengan jelas. Pelajar-pelajar tidak berhenti mengambil gambar. Saya bersandar di pagar dan memandang keluar. 5 hari lalu apabila saya tiba di sini, saya tidak menaruh sebarang harapan, malah merasakan ia usang. Tetapi kini berbeza. Saya tahu betapa hebatnya bandar ini, tempat ini. Adakah terdapat tempat lain di dunia yang dapat mengekalkan kehangatan kemanusiaan yang begitu mendalam sambil modern? Di dalam bus menuju ke Klia, pelajar-pelajar senyap. Wajah mereka menunjukkan rasa berat hati. Seorang pelajar berkata kepada saya, "Cikgu Malaysia memang hebat. Ia sama sekali berbeza daripada yang saya bayangkan. Saya mau datang lagi." Pelajar lain juga mengangguk. Saya menjawab, "Cikgu juga rasa begitu. Perjalanan ini mungkin akan menjadi kenangan seumur hidup." Memang benar, ini adalah perjalanan paling bermakna dalam 37 tahun kerjaya mengajar saya. Tiba di lapangan terbang selesai prosedur imigresen kami memasuki kawasan bebas cukai. Pelajar-pelajar membeli cenderamata, kuih nanas, teh gunung cenderamata dari museum dan lain-lain. Saya juga membeli beberapa barang bahulu untuk istri dan bahan untuk dipamerkan di sekolah. Tiba waktu menaiki pesawat. Saya berjalan ke pintu masuk penerbangan, duduk di tempat duduk, dan melihat keluar tingkap. Di seberang landasan, saya dapat melihat bangunan hijau KLIA. Saya teringat semula perasaan 5 hari lalu. Ketika tiba di sini, tiada harapan dan penuh keangkuhan. Tetapi kini berbeza. Air mata mengalir di pipi saya. Saya rasa malu dan coba menyekanya dengan tangan, tetapi air mata terus mengalir. Saya melihat sekeliling. Beberapa pelajar juga menangis. 2 pelajar perempuan mengelap sudut mata mereka dengan sapu tangan. Seorang pelajar lelaki menundukkan kepala. Sehingga 5 hari lalu saya telah memandang rendah Malaysia, menyangka ia adalah tempat yang usang dan mundur. Tetapi Malaysia yang sebenar yang saya lihat sama sekali berbeza. Ia adalah masyarakat yang maju dari segi adab, sifik, persekitaran yang teratur, dan yang paling penting, tempat yang mempunyai rakyat yang berhati mulia. Pesawat berlepas. Tanah Malaysia di luar tingkap perlahan-lahan menghilang. Saya bersumpah dalam hati bahwa saya pasti akan kembali dan saya akan menyampaikan wajah sebenar Malaysia kepada lebih ramai orang. Perjalanan selama sejam setengah berakhir. Kami tiba di lapangan terbang Shanghai. Tanah yang dikenali tetapi anehnya terasa asing. Walaupun baru 5 hari, keadaan mental saya nampaknya telah mengalami perubahan besar. Kebisingan dan kesibukan di lapangan terbang membuat saya sedikit tidak selesa. Keluar dari lapangan terbang dalam perjalanan pulang dengan kereta api bawah tanah, saya melihat bangunan pencakar langit Shanghai
yang dikenali melintas di luar tingkap. Tetapi di pikiran saya terus membayangkan lampu bukit bintang, wajah ketawa pelajar di sekolah, dan kelibat wanita yang mengembalikan dompet itu. Apabila tiba di rumah saya, menceritakan kepada istri saya tentang 5 hari itu. Istri saya juga terkejut berkata dia tidak percaya Malaysia mengekalkan begitu banyak tradisi budaya timur yang unggul. Saya menerangkan satu persatu dengan gambar di telepon saya. Istri saya berkata, ini kali pertama saya melihat awak begitu terharu. Malam itu saya berbaring di atas katil memandang siling. Ini adalah 5 hari paling bermakna dalam 37 tahun kerjaya mengajar saya. Ia adalah masa untuk saya mengenali Malaysia, pendidikan Malaysia, dan rakyat Malaysia dengan betul. Yang paling penting, ia menyadarkan saya betapa teruknya prasangka saya. Apabila saya kembali bekerja di sekolah, suasana pejabat sangat luar biasa. Guru-guru berkumpul dan berbincang dengan riuh. Saya tertanya-tanya apa yang berlaku. Saya berjalan ke arah mereka. Seorang guru menghulurkan teleponnya. Ia adalah skrin media sosial. Gambar-gambar yang saya ambil telah tersebar. Seorang pelajar memuat naik gambar yang diambil semasa perjalanan. Ia tersebar serta-merta. Terutamanya gambar pelajar membersihkan sekolah, dan kisah dompet itu menjadi topik perbualan. Terdapat beribu-ribu komen. Adakah semangat Muhibah Malaysia benar-benar baik begitu? Saya juga mau pergi melihatnya. Pendidikan adab sivik ini sungguh hebat. Pengetua memanggil saya. Saya masuk ke pejabat pengetua. Beliau duduk dengan wajah yang serius dan meminta saya menerangkan perjalanan itu secara terperinci. Saya menceritakan satu persatu apa yang saya lihat dan alami selama 5 hari itu. Pengetua mengangguk dan berkata, nampaknya kita juga ada perkara yang perlu dipelajari. Mungkin kita patut menghantar beberapa orang untuk lawatan sambil belajar ke Malaysia untuk beberapa hari. Beberapa hari kemudian, perkara yang lebih mengejutkan berlaku. Ibu bapa menelepon sekolah. Kandungannya adalah semua berharap anak-anak mereka juga dapat pergi ke Malaysia. Pelajar tingkatan lain juga menunjukkan minat. Pelajar-pelajar menahan saya di koridor meminta saya bercerita tentang Malaysia. Kira-kira sebulan kemudian Suruhanjaya Pendidikan Shanghai menghubungi saya. Kandungannya adalah untuk membentuk pasukan proyek untuk mengkaji sistem pendidikan Malaysia dan pemeliharaan adab timur, dan mereka ingin melantik saya sebagai penasihat. Ini adalah kali pertama perkara seperti ini berlaku dalam 37 tahun kerjaya mengajar saya. Kira-kira 3 bulan kemudian, statistik yang mengejutkan diumumkan. Jumlah tempahan tiket penerbangan ke Malaysia di wilayah Shanghai meningkat sebanyak 300% berbanding tahun sebelumnya. Terutamanya perjalanan pribadi pelajar meningkat mendadak. Semua orang mahu melihat sendiri negara yang penuh muhibah itu. Sekolah menengah di kawasan berhampiran juga mula bertindak. Guru-guru dari sekolah lain datang kepada saya untuk mendapatkan nasihat. Bertanya bagaimana untuk membuat persiapan perjalanan ke Malaysia dan kemana harus pergi. Saya berkongsi pengalaman saya dan menekankan bahwa yang paling penting adalah hati yang terbuka. Tidak lama kemudian, 17 buah sekolah menengah di wilayah Shanghai mula mempromosikan lawatan sambil belajar bersama. Skala setiap sekolah berbeza dari 30 hingga 200 pelajar, tetapi mereka semua memutuskan untuk melawat Malaysia dalam tempoh yang sama. Jumlah keseluruhan melebihi 3.000 pelajar. Kami berunding dengan pihak penerima di Malaysia. Memandangkan ini adalah rombongan kumpulan berskala besar buat kali pertama persiapan yang mencukupi perlu dilakukan. Pihak KLIA memutuskan untuk menambah counter immigration. Kerajaan Negeri Kuala Lumpur juga memutuskan untuk menyelaraskan jadwal bas persiaran. Media Malaysia juga menunjukkan minat. Malam sebelum berlepas, saya mengemas beg saya sekali lagi. Kali ini sebagai guru penasihat saya akan kembali ke Malaysia bersama 3.000 pelajar. Hati saya melonjak gembira. Selepas 6 bulan, saya kembali ke Malaysia. Pada hari keberangkatan lapangan terbang Shanghai penuh sesak. 3.000 guru dan pelajar ditambah dengan ibu bapa yang menghantar mereka membanjiri lapangan terbang. Media berita juga datang untuk membuat liputan. Pesawat berlepas. Walaupun berpecah kepada beberapa pesawat, semua orang menuju ke destinasi yang sama, KLIA. Saya melihat keluar tingkap dan berpikir, 6 bulan lalu saya berjalan di laluan ini sendirian dengan prasangka. Kini saya berjalan bersama 3.000 orang. Hakikat ini sukar dipercayai. Tiba di KLIA. Mengambil bagasi mengambil masa lebih lama daripada yang disangka karena 3.000 beg bagasi keluar serentak. Tali sawat bergerak tanpa henti. Kaki tangan lapangan terbang sibuk tetapi mereka masih tersenyum.
Pemeriksaan imigresen juga sama. Terdapat barisan panjang tetapi terima kasih kepada counter tambahan kami melepasi imigresen lebih cepat daripada yang dijangkakan. Keluar dari lapangan terbang, bas persiaran besar beratur panjang menunggu. Ini adalah bas yang diperuntukkan kepada setiap sekolah. Pemandu pelancong berdiri memegang papan tanda dengan nama sekolah. Kami berjalan ke bas yang diperuntukkan. Pelajar-pelajar menaiki bas dengan tertib. Di dalam bas pemandu pelancong menyambut kami. Beliau adalah seorang uncle India yang bersemangat. Selamat datang ke Malaysia. Selamat berkhidmat untuk minggu ini. Pelajar-pelajar menjawab, selamat berkhidmat. Bas bergerak. Selepas 6 bulan saya melihat sekali lagi pemandangan dari KLIA ke Kuala Lumpur. Pemandangan yang membuatkan hati berasa selesa. 3.000 pelajar berpecah kepada sekolah masing-masing. Jadwal selama seminggu adalah melawat sekolah menengah di pelbagai tempat di Malaysia dan bertukar dengan pelajar Malaysia. Saya dan pelajar sekolah saya kembali ke sekolah yang sama, yang kami lawati 6 bulan lalu. Pengetua menyambut kami dengan mesra. Beliau masih ingat saya. Kali ini pelajar juga mengambil bahagian dalam kelas secara langsung. Pelajar kami duduk bersama pelajar Malaysia dan mengambil bahagian dalam kelas. Walaupun pada mulanya agak janggal, dengan penggunaan tulisan Rumi yang pelbagai komunikasi sama sekali tiada halangan melalui bahasa dan latar belakang budaya bersama. Semasa waktu rehat, mereka makan tengah hari bersama di bilik darjah. Pelajar Malaysia memperkenalkan nasi lemak dan cara minum teh tarik kepada pelajar kami. Pelajar kami juga bercerita tentang pembangunan Shanghai. Gelak ketawa tidak putus-putus. Selepas sekolah mereka menyertai aktiviti klub bersama klub musik, klub anime, klub seni mempertahankan diri di SB. Pelajar Malaysia dan pelajar kami bekerja sama. Dalam suasana yang bebas dan terbuka ini, hati pelajar dari kedua-dua belah menjadi rapat. Seminggu berlalu, tiba masanya untuk pulang ke Shanghai. Mereka mengucapkan selamat tinggal di hadapan sekolah. Pelajar Malaysia dan pelajar kami berpelukan dan berjanji untuk bertemu lagi. Datanglah ke Shanghai. Saya akan pergi ke Malaysia lagi. Di dalam pesawat, saya melihat ekspresi pelajar. Semua orang kelihatan sangat berpuas hati. Seorang pelajar berkata kepada saya, "Terima kasih, Cikgu. Hidup saya telah berubah. Saya sangat berterima kasih karena dapat mengenali Malaysia. Ia tidak seperti yang dikatakan oleh orang dewasa. Di sini sangat mesra." Pelajar lain juga mengangguk. Tiba di Shanghai. Keluar dari lapangan terbang wartawan menunggu. Mereka menemu bual pelajar. Bagaimana Malaysia? Pelajar-pelajar menjawab hebat. Pasti mahu pergi lagi. Saya mahu mengesyorkannya kepada rakan-rakan. Rakyatnya sangat baik. Malam itu berita melaporkan kisah kami. Lawatan 3.000 orang ke Malaysia dilaporkan secara meluas. Berita nasional juga menyiarkannya. Wilayah lain juga mula menunjukkan minat. Saya dengar bandar-bandar seperti Beijing dan Guangzhou sedang merancang rancangan yang serupa. 3 bulan kemudian, majelis graduasi diadakan. Pelajar yang saya bimbing menerima sijil graduasi. Selepas majelis saya berdiri di atas pentas, pelajar dan ibu bapa memandang saya. Saya mula bercakap perlahan. Saya telah menjadi guru selama 37 tahun, mengajar ramai pelajar, dan melancong ke banyak tempat. Tetapi tahun ini adalah yang paling bermakna. Pengalaman melawat Malaysia bersama Anda telah mengubah hidup saya. Suara saya bergetar. Saya sadar betapa lamanya saya telah terperangkap oleh prasangka. Saya rasa malu karena pernah memandang rendah Malaysia. Terima kasih kepada pelajar-pelajar saya telah belajar pada saat ini. Terima kasih. Air mata mengalir. Saya menundukkan badan dan membongkok kepada pelajar-pelajar. Saya benar-benar minta maaf. Nampaknya saya pernah menyampaikan prasangka kepada Anda. Syukurlah saya masih dapat menunjukkan jalan yang betul kepada Anda sekarang. Pelajar-pelajar juga menangis. Ibu bapa juga mengelap air mata. Kesunyian yang panjang berlalu. Kemudian tepukan bergema. Pelajar-pelajar berdiri dan bertepuk tangan. Ibu bapa juga bertepuk tangan bersama. Sejak hari itu, hidup saya berubah. Jemputan untuk memberi ceramah dari pelbagai sekolah datang bertalu-talu. Mereka mau saya bercerita tentang Malaysia. Saya menceritakan pengalaman saya dengan jujur betapa berbahayanya prasangka dan betapa pentingnya melihat dan mengalami sendiri. Setahun telah berlalu. Pertukaran pendidikan antara kedua-dua belah pihak menjadi lebih kerap. Beribu-ribu pelajar saling melawat setiap tahun. Program pertukaran guru juga telah diwujudkan. Saya sendiri melawat Malaysia 2 kali setahun. Perkara yang paling saya gembira ialah perubahan dalam diri pelajar.
Pelajar yang pernah melawat Malaysia mula belajar tentang budaya yang pelbagai membaca lebih banyak buku kemanusiaan dan sains sosial. Ada juga pelajar yang memutuskan untuk melanjutkan pelajaran di universiti di Malaysia. Lebih ramai pelajar mula melihat dunia tanpa prasangka. Saya sangat berterima kasih karena dapat menghabiskan tahun-tahun terakhir kerjaya mengajar 37 tahun saya dengan begitu bermakna. Mengenali Malaysia dan dapat berkongsi pengalaman ini dengan ramai orang adalah berkat yang besar dalam hidup saya. Betapa pentingnya untuk melihat dunia tanpa prasangka dan merangkul perbezaan, inilah yang diajarkan oleh Malaysia kepada saya. Ini adalah kesadaran terbesar dalam 65 tahun hidup saya. Kini, saya berhasrat untuk menumpukan baki kerjaya, mengajar saya untuk menyampaikan message ini, untuk membolehkan generasi akan datang, melihat dunia dengan hati yang lebih terbuka daripada kita. Sekian kisah untuk hari ini. Kisah menyentuh hati tentang seorang guru sekolah elit China yang mengatasi prasangka dalam lawatan sambil belajar ke Malaysia dan memimpin 3.000 pelajar untuk melawat negara itu. Apa pendapat Anda semua? Sila tinggalkan komen untuk protagonis kisah ini. Jika Anda suka kisah ini, sila tekan suka dan langgan saluran ini. Terima kasih karena menonton.